pada kali ini kita akan belajar pula mengenai kata sendi nama. Apa yang dikatakan dengan kata sendi nama? Kata sendi nama ialah kata yang hadir sebagai penyambung atau penyendi di hadapan kata nama atau frasa nama. Ada dua bentuk kata sendi nama, iaitu kata sendi nama tunggal dan kata sendi nama berpasangan. Mari sama-sama kita lihat penggunaan kata sendi nama tunggal berserta contoh-contoh ayat yang digunakan pada kata tersebut. Kata sendi nama tunggal yang pertama ialah akan. Kita lihat penggunaannya, menunjukkan rujukan kepada manusia apabila didahului oleh kata adjektif bersifat emotif. Contoh ayat: Puan Aina terlalu sayang akan anaknya. Seterusnya kata sendi antara, menunjukkan lingkungan beberapa kelompok yang tertentu. Itu penerangan penggunaannya. Kita lihat contoh ayat: perlawanan bola sepak antara Kedah dan Perak seri tanpa jaringan. Seterusnya kata sendi nama tunggal dalam, bermaksud menunjukkan lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Mari sama-sama kita lihat contoh ayatnya. Bapaknya mahir dalam bidang komputer. Dari, penggunaannya menunjukkan tempat, arah dan masa. Contoh ayat dari, pelancong itu berasal dari benua Eropah. Daripada, menunjukkan punca bagi manusia, benda, hewan, asal kejadian atau perbandingan. Kita lihat contoh ayat yang pertama. Susu ini daripada lembu tempatan. Ayat kedua, bakul ini diperbuat daripada buluh, asal kejadian. Yang ketiga, harga durian lebih mahal daripada harga manggis. Ini melibatkan perbandingan. Kata sendi nama tunggal seterusnya pula ialah demi, menunjukkan tujuan, unsur penegasan atau untuk melahirkan makna berurutan. Contoh ayat yang pertama, saya perlu cemerlang demi maruah diri. Contoh ayat yang kedua, kuih gulung itu dimakannya satu demi satu. Dengan, penggunaannya ialah menunjukkan bersama-sama cara sesuatu dilakukan menggunakan sebagai alat atau menyatakan keserupaan. Contoh ayat, Fuad ke sekolah dengan adiknya. Kita lihat pula contoh ayat yang kedua. Pak Abu menebas rumput dengan sabit. Seterusnya kata sendi di, digunakan untuk menunjukkan tempat yang nyata. Mari sama-sama kita lihat contoh ayat. Ayat pertama, kain itu di dalam almari. Contoh ayat yang kedua, kata sendi nama di, mereka tiba di Kedah semalam. Seterusnya kata sendi ke, digunakan untuk menunjukkan tempat atau arah yang nyata serta masa atau waktu. Contoh ayat kata sendi ke. Ayat pertama, Ali ke pasar dengan Sofia. Contoh ayat yang kedua, angin kencang itu bergerak ke selatan. Seterusnya pula kata sendi nama tunggal hingga, menunjukkan perihal peringkat dan had masa, waktu atau tempat. Contoh ayat, mereka berbual hingga larut malam.
Kata sendi seterusnya ialah kepada, menunjukkan sasaran yang merujuk manusia, benda, haiwan dan pecahan serta perubahan keadaan. Kita lihat contoh ayat yang pertama. Ibu mengirimkan wang kepada kakak. Contoh yang kedua, kawasan itu terdedah kepada wabak denggi. Kata sendi oleh, kita lihat penggunaannya. Menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif dan hubungan maksud sebab. Contoh ayat yang pertama. Pokok itu ditebang oleh bapanya. Ayat yang kedua, rusa itu mati oleh rejaman lembingnya. Seterusnya pula ialah kata sendi pada, merujuk keterangan waktu, tempat bagi sesuatu perbuatan dan jika perkataan bermula dengan ada. Kita lihat contoh ayat yang pertama. Kami ke sana pada pukul 9 pagi. Seterusnya kita lihat pula perkataan yang mempunyai ada. Buku cerita kamu itu ada pada kakak saya. Kata sendi sejak digunakan untuk menunjukkan penanda had waktu atau masa. Contoh ayat sejak. Dia tinggal di Wat sejak semalam. Kata sendi seperti, bagai, laksana, umpama digunakan untuk menunjukkan maksud, kiasan atau perbandingan. Contoh ayat seperti, wajahnya seperti orang Arab. Contoh ayat bagai, hatinya memang keras bagai batu. Seterusnya contoh ayat laksana, orangnya memang cantik laksana bidadari. Contoh ayat umpama, dia umpama jinak lalat, sangat sukar didekati. Kata sendi yang terakhir ialah tentang, menunjukkan hal yang diperlakukan atau dibicarakan. Contoh ayat mengenai tentang. Ayat pertama, dia bercerita tentang banjir di kampungnya. Contoh ayat kedua, berita tentang virus corona itu adalah benar. Kata sendi untuk dan bagi, menunjukkan kegunaan untuk sesuatu atau menyatakan maksud bahagian yang diperuntukkan. Kita lihat contoh ayat untuk. Asrama itu untuk anak-anak yatim. Contoh ayat bagi, beliau diundang bagi merasmikan majlis itu. Seterusnya pula ialah kata sendi terhadap. Bermaksud menunjukkan maksud rujukan sama ada manusia, haiwan, benda, rujukan umum atau mujarab. Contoh ayat. Kita perlu bersikap adil terhadap diri sendiri. Ayat kedua, mereka memang mengambil berat terhadap kebajikan anak-anak yatim.